Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang menjangkakan kerajaan Perlis mungkin akan bubar bila-bila waktu. Ada yang meramalkan kerajaan Perlis dalam keadaan yang bahaya. Ada juga yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah mulai kelihatan Parti Bersatu mulai tergoncang. Rombakan Exco Perlis kemarin memberikan banyak respon yang menarik. Antaranya dua exco yang telah digugurkan daripada jawatan mereka turut mendapat memberikan respon yang berbeza. Salah seorang daripada exco tersebut rasa tidak puas hati kerana beliau menyatakan beliau dipecat atau digugurkan bukan karena prestasi kerja beliau, tetapi karena oleh sebab hanya semata-mata politik. Hanya untuk tujuan politik. Ini memberikan reaksi juga kepada netizen. Kata netizen, kenapa dalam politik prestasi yang baik perlu ditukar juga? Adakah semua itu lebih penting? Adakah hierarki itu lebih penting daripada prestasi kerja? Dalam pendedahan terkini, dalam jawapan terkini Muhyiddin Yassin berkaitan dengan rombakan Exco Perlis, Muhyiddin memberikan jawapan ini semua kena hierarki. Jadi netizen mula membincangkan hal-hal hierarki. Kata mereka ada dalam hierarki itu mungkin dia berada dalam kedudukan tinggi tetapi kurang dapat bekerja, tiada fungsi ataupun sebenarnya hanya berada di hierarki itu kerana senioritinya tetapi mungkin dari segi prestasi kerja tidaklah memberangsangkan. Jadi kenapa dipilih hierarki sedangkan yang lebih bekerja hebat itu adalah yang di bawah. Kalau dilihat dalam Parti PAS, hierarki yang tertinggi ialah Tuan Haji Hadi Awang. Jadi, kenapa Hadi tidak dilantik pula dalam jawatan-jawatan tertentu sedangkan dia hierarki yang tertinggi? Bagaimana itu boleh berlaku? Rombakan Exco Perlis, Muhyiddin akhirnya bersuara. Katanya keadaan akhirnya diperbetul apa yang telah diperbetulkan oleh Muhyiddin. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menyifatkan kaedah pelantikan Exco Perlis akhirnya diperbetul melalui rombakan baru semalam. Katanya tahun lalu, Menteri Besar Sukri Ramli daripada PAS melantik Exco-nya tanpa mendapatkan pandangan rakan gabungan. Lebih menarik lagi dalam pendedahan ini, kata laporan ini bagaimanapun dalam wawancara dengan Malaysia Kini di pejabatnya di Kuala Lumpur semalam, beberapa jam selepas rombakan itu, Muhyiddin berkata tahun ini Sukri memilih pendekatan berbeza. Menteri Besar beberapa hari lalu menghantar surat rombakan minta cadang nama atau exco. Beza dengan dulu, dia pandai-pandai. Memang rombakan itu hak dia, tetapi dirunding dulu, kata Muhyiddin. Menteri Besar Perlis semalam menggugurkan Wan Zikri Aftar Ishak Adun Tambun Tulang dan Megat Hashirat Hasan Adun Pau sebagai exco negeri. Tempat mereka digantikan oleh adun lain yang juga daripada Bersatu iaitu Abu Bakar Hamzah Adun Kuala Perlis yang juga pengerusi Bersatu Perlis dan Ketua Sri Kandi Bersatu Marzita Mansur Adun Sena. PAS menambah satu lagi exco melalui lantikan Muhammad Rizwan Hashim Adun Guarsanji, menjadikan jumlah keseluruhan termasuk Menteri Besar bertambah kepada 9 orang. Bersatu kekal dengan 3 kota. Di sebalik jangkaan apa yang berlaku sebagai sebahagian daripada langkah politik Sukri, Muhyiddin berkata cadangan pertukaran 2 exco Bersatu sebenarnya datang daripada Bersatu sendiri. Muhyiddin berkata bekas Perdana Menteri dan anggota Parlimen Pagoh itu menjelaskan pemilihan exco kali ini dibuat berdasarkan kekananan kedudukan dalam parti. Katanya Abu Bakar dilantik kerana jawatannya sebagai pengerusi Bersatu Negeri, manakala Marzita pula atas kapasiti sebagai Ketua Sri Kandi Negeri. Saya dah cakap dari dulu, YB Abu Bakar pengerusi Bersatu Perlis, kenapa dia tak ada dilantik? Ini diperbetulkan, kata Muhyiddin.
Dalam kes Marzita pula, kata Muhyiddin, dia adalah pemenang undi tertinggi dalam pemilihan Exco Skrikan di Pusat Bersatu baru-baru ini. Jadi sebab itu, dua Exco yang lama kena buang. Itu biasa, kata Muhyiddin. Bukan sebab dia mereka yang digugurkan jahat. Tak ada, kata tokoh pembangkang itu. Sementara itu, Adun Titi Tinggi Izizam Ibrahim pula berkata Muhyiddin dikekalkan kerana kedudukannya sebagai pemimpin nombor 2 dalam Bersatu Negeri. Dihubungi Malaysia kini selepas digugurkan, Wan Zikri berkata dia hanya dimaklumkan 2 hari lalu bahawa dia digugurkan atas faktor politik. Saya tak pasti apa alasan. Orang selayaknya untuk menjawab ialah Menteri Besar, katanya. Sementara itu, Muhyiddin menjelaskan pertukaran itu perlu dibuat kerana Perlis memang mengamalkan rombakan negeri setiap tahun. Bila ada yang naik, tentu ada yang kena turun, kata pengerusi Perikatan Nasional PN itu. Ramai netizen, pengulas politik, pemerhati politik tidak setuju dengan rombakan Perlis setiap tahun ini. Kalau rombakan dibuat setiap tahun, macam manalah menteri atau exco yang dilantik itu boleh melaksanakan dasar beliau. Tapi ada juga yang setuju. Kebaikannya ialah mana-mana exco yang tidak kompeten, tidak berfungsi dengan baik, tidak bekerja dengan sebaiknya, boleh ditukar dengan segera. Namun dalam kes ini, alasan yang digunakan ialah alasan politik. Membuatkan netizen tertanya-tanya, kenapa yang bagus pun boleh dibuang begitu juga. Bersatu cadang tambah 2 exco, Muhyiddin mendedahkan dia turut mencadangkan Abu Bakar dilantik sebagai exco kanan dan jumlah exco ditambah 2 lagi. Dengan 1 daripada PAS dan 1 lagi Bersatu. Bagaimanapun katanya, hanya cadangan pertama diterima. Bagi cadangan kedua katanya, Menteri Besar bagaimanapun hanya menambah 1 exco daripada PAS. Tetapi yang PAS dia lantik, yang Bersatu kosong dia biarkan. Jadi ini tak apalah, katanya, yang enggan memanjangkan isu itu. Sementara itu ditanya kenapa pihak digugurkan dimaklumkan pada saat-saat akhir, Muhyiddin berkata, dia sendiri baru mendapat tahu berkaitan perkara itu. Pasal kita pun baru beberapa hari dimaklumkan. Pertukaran bukan pasal dia buat salah, tetapi giliran ulangnya lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda untuk isu Perlis ini? Adakah anda juga melihat perkara ini akan membawa kejatuhan kepada Bersatu di Perlis atau pengukuhan PAS di Perlis? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.